Okay, hello, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. So, jadi ini saya nak update kat korang forecasting analisis untuk minggu ni dan hari ni. Okay, so sekarang ni kita dah dekat weekly punya time frame. Dan dekat weekly punya time frame ni dah pun buat satu direction baru. Jom kita tengok direction baru apa yang dia buat kat kita. So, dia buat kat kita, okay, 408. Okay, 4000. 4608 bermaksud 461 pip bermaksud kalau weekly ni nak follow arah direction, weekly nak follow arah direction dia haruslah 500 pip ke atas. Okay, so kalau lawan arah dia haruslah 500 pip ke bawah. Alright, so sekarang ni dia bagi tahu kita 461 pip bermaksud dia bawah daripada 500 dan dia buat kita weekly buy sebagai lawan arah. Hint direction dia nak turun ke bawah. Right? So sama macam minggu lepas, okay? Minggu lepas pun sama, dia bagi tahu kita weekly buy sebagai lawan arah, betul tak? Dua ni kan. Dua candlestick ni bagi tahu kita weekly buy sebagai lawan arah, bermaksud hint direction yang dia nak turun ke bawah. Tetapi apa yang saya bagi tahu korang, lawan arah ni adalah equal to BO sebagai buy. Okay, bermaksud BO sebagai buy ni masih lagi breakout sebagai buy, tak confirm lagi yang dia nak turun ke bawah. Alright, jadi sekarang ni hari ni minggu lepas pun sama, dia buat buy sebagai lawan arah dan masih lagi BO sebagai buy. Dan kalau kita tengok dekat sini, okay, dekat area sini price dah pun sampai dekat area resistance yang strong untuk dia turun ke bawah. Okay, so ada dua reason yang positif untuk dia turun tu ada. Yang pertama, BO sebagai lawan arah, okay, dan adanya resistance yang strong. Tetapi itu adalah hint awal saja. So kita kena tengok dekat daily dan dekat range 4 adakah mampu untuk dia turun ke bawah. Okay, so sekarang kita pergi dekat daily. So bila kita pergi dekat daily, okay, candlestick pada Jumaat dan pada Khamis, kita tengok yang paling latest dia closing. So candlestick dekat hari Khamis pada waktu itu, yang ni dia bagi tahu kita dia buat apa? Okay, dia buat daily sell sebagai follow arah, betul tak? Okay, daily sell sebagai follow arah ni dia bagi tahu kita hint direction dia yang dia nak turun ke bawah. Okay, tapi kita kena tengok dekat H4 adakah confirm yang dia nak turun. Okay, so sekarang ni H4 kita pergi sekejap lagi, kita tengok yang direction baru yang dia buat kat kita. Okay, so daily sell sebagai follow arah ni dah pun difailkan dengan buy sebagai follow arah ini. Okay, so daily ni dah pun closing lebih daripada 300 pip dan kita faham direction dekat daily ni kalau dia nak buat follow arah dia haruslah 300 pip ke atas. Okay, ini adalah follow arah. Maksud follow arah ni apa? Follow arah direction. Kalau 300 pip ke bawah, maksudnya adalah lawan arah direction. Okay, so dekat sini daily masih lagi bagi tahu kita yang dia buat follow arah. Dia bukan masih dia buat direction yang baru, kan? Daily dah pun fail sell ini. So dekat sini sekarang ni kalau kita nak mengambil position sebagai sell memang tak logik. Sebab apa? Sebab daily dah pun buat buy sebagai follow arah. Ni dekat daily daily dah pun breakout sebagai buy, kan? So kalau kita nak mengambil position sebagai buy, ada possibility untuk dia naik lah. Okay, biasanya dia akan naik dekat 0.50%. Dan 75 dan 65 ni adalah tempat yang low risk. Ini adalah medium dan ini adalah high risk. Okay, so ini adalah 100% adalah tempat last untuk dia naik lah. Kalau dia breakout ke bawah bermaksud setup ini dah pun fail untuk dia naik ke atas. Right? Okay, dia dah break, fail. So sekarang ni apa yang kita perlu prepare sekarang ni?
Dan hari ni kalau kita tengok pagi tadi dia buka je dan dia terus melakukan kenaikan ke atas. Okay. So bila dia naik macam ni, ni kebiasaannya hari Senin Hari Senin kita relax dahulu pagi sekarang ni dah petang. So bolehlah kita analisis market. So pagi tadi dia pun melakukan kenaikan ke atas. Okay. Yang ni kita akan tengok dekat H4. Ada ke cerita H4 yang dia bagi tahu kita positivity untuk dia naik. Tapi biasanya pagi Senin kita tak trade. Kita tengok apa reaction market ni yang dia cuba bagi tahu kat kita. Okay. So dekat daily dia bagi tahu kita yang dia nak naik lagi. Dan positivity untuk dia naik tu ada medium, ada dekat high risk, ada dekat low risk. Okay. So yang kita perlu prepare, kita pergi dekat H4 untuk lebih jelas. Okay. So kalau kita pergi dekat H4, okay, H4 So kita pergi dekat H4 yang saya pesan dekat korang pada waktu hari tu. Yang ni kan, yang ni dia buat H4 sell sebagai, kejap, H4 sell sebagai follow arah. Okay, H4 sell sebagai follow arah ni bagi tahu kita hint direction dia yang dia nak turun ke bawah. Okay, dan pada waktu ini dia dah pun di breakout oleh candlestick bearish ini. Dia buat H4 sell sebagai lawan arah. Ini adalah hint awal yang dia bagi tahu kita yang dia nak naik, tetapi tak confirm pun yang dia nak naik, betul tak? Alright. So yang confirmkan dia adalah candlestick bullish ini. Dia buat kat kita H4 buy sebagai follow arah. Okay, untuk dia naik ke atas. Alright. So yang saya pesan kat korang pada hari tu, okay, kat sini walaupun H4 sell sebagai lawan arah, sell sebagai lawan arah equal to BO sebagai sell. Okay, ada masih lagi BO sebagai sell dan ada potensi untuk dia turun ke bawah. Tetapi sekarang ni kalau kita nak ambil position sebagai sell dalam area sini, walaupun dia dah di BO oleh direction ini, at least pada price semasa yang dia tengah naik ini, bagi dia buat BO sell. Dan pada waktu ini yang saya tunjuk dekat korang, nanti korang boleh tengoklah forecasting yang lepas. Kita nak dia apa? Kita nak dia at least BO sebagai sell dekat sini. Kan lagi cantik, lagi panjang lah kat bawah ni. BO sebagai sell untuk dia terus turun nak ke bawah. Tetapi pada waktu ini dia tak berjaya untuk BO sebagai sell. Okay, dan dia bagi tahu kita dia tak mampu untuk breakout dan dia naik ke atas. Okay, so kita check betul ke dia tak BO ni. Kan nampak macam dah BO. Okay, right. So jom kita check. So bila kita tengok kat sini dan kita zoom okay, kita zoom. Ni tak ada shadow, kita ambil je body dia. Tak ada BO sebagai sell. Okay, tak ada BO sebagai sell dekat body dia, betul tak? So bila tak ada BO, tak confirm yang dia nak turun. Okay, dan ada possibility untuk dia naik ke atas. Alright. So sekarang ni bila macam ni macam ni mungkin korang macam apa decision nak buat ni. Ni pada waktu ni masa news NFP. Ni NFP pada waktu tu saya buy kan. Saya buy dekat sini. Okay. Then dia naik ke atas. Alright. Ni kalau korang tak nampak ni tak apa. Itu nanti dekat saya punya first derivative kita akan belajar lah pasal tu. Itu tapi tak apa nanti. Right. So yang korang perlu tahu adalah dia buat satu H4 buy sebagai follow arah. Ini dah terang-terang dia bagi tahu kita yang dia nak naik ke atas. So time ini kalau yang mana alert kita akan mengambil position sebagai buy dekat area 50%. Okay, untuk dia naik ke atas ni adalah low risk lah, tapi tak sampai, sikit je lagi kan. Inilah high risk untuk dia naik. Right, dan dia dah pun naik ke atas mengikut direction yang baru, iaitu H4 buy sebagai follow arah.
Okay. Dan kalau korang tengok kat sini kejap daily yang saya bagi tahu korang hari forecasting yang lepas. Okay. Kan kita nak mengambil position sebagai sell kat dalam area ni kan. Okay. Okay, jap, ini tak jelas. Kita kena tengok lower time frame. Okay. Alright. So, okay, jap, terbalik pula. Okay, kejap Okay. So, bila kita tengok kat sini, possibility untuk dia melakukan penurunan pada waktu itu, saya bagi tahu korang apa? Dekat point mana? Jap. Mana dia punya point ni? Jap Dah jadi ni dia bertindih ni, jap. Kita rapatkan sikit lah. Tapi kita jarakkan. Okay, kita jarakkan. Okay, boleh nampak sikit. So, dekat time ni, dia dah naik betul tak masa news? Dan dia naik dan kita akan mengambil posisi sebagai sell. Yang cantik adalah dekat medium. Okay. Dan medium, ini pada waktu news. News memang dia laju pergerakan dia. Betul? Dan 75-65% bila H1 je closing, dia turun ke bawah. Dan dia pull back dekat point H4. Okay. Yang closing sebagai H4 bar sebagai floral untuk teruskan kenaikan ke atas. Okay, jap kita pergi lagi clear. M5. Okay. Ni kan. Kalau korang tengok korang perasan ini point 50% daily yang tadi. 50% daily Apa yang saya bagi tahu korang? 50% adalah tempat possibility untuk dia pull back dan dia turun ke bawah kan. Ada tak ada sampai? Sampai tak ada. Dia bagi korang juga untuk sell dekat point 50%. Betul tak? Dan dia turun. Kan? Dia turun dan dia naik balik ke atas. Dan dia turun ni dia bagi berapa pip ni? Sekejap, berapa pip? Almost 60 pip. 58 macam tu lah. 58 pip. Banyak juga kan? Dia pergi kat point low risk untuk dia turun lagi. Tapi tak berjaya turun. Tak berjaya buat satu interaction yang baru. Dan dia terus melakukan kenaikan ke atas. Sampai hari ni. Betul tak? Okay, tak apa. So, kita tengok direction yang baru. Dan kita tengok sekarang ni. Bila kita marking yang ni. Buy sebagai flora, ni pun sama. Yang ni pun sama, buy sebagai flora. Ini buy sebagai flora dia tak cantik ni dah bagi tahu kita seller yang dia nak dah masuk. Seller dah ada masuk, ada possibility untuk dia turun walaupun dia buy sebagai flora. Okey. Tapi kat sini walaupun dia buat macam ni, tak ada pun satu breakout sebagai sell untuk dia bagi tahu kita yang dia nak turun ke bawah. Okey. Malah dia breakout lagi sekali ke atas dan dia buat buy sebagai flora lagi. Dan barulah dia buat yang baru ni, buy sebagai lawan arah untuk dia turun ke bawah. Tapi tak confirm lagi. Kan? Itu adalah breakout sebagai buy sahaja. Okay? Jadi yang kita perlu prepare sekarang ni apa? Kita tengok dulu H4 punya. H4 bagi tahu kita buy sebagai H4 bagi tahu kita buy sebagai lawan arah. Okay. Ada hint yang dia nak turun ke bawah. Tetapi belum confirm lagi. Bagi dia breakout dahulu. Untuk dia turun. Okay. Barulah cantik untuk kita mengambil risk di atas ini. Kenapa saya cakap kepada korang? Bagi dia breakout dulu. Jadi kalau korang nak mengambil position sebagai sell, boleh, tak ada masalah. Tetapi korang tak tahu risk korang kat mana. Itu beza dia. Okay.
Walaupun sekarang ni H4 kita nampak yang dia nak turun. Reason satu sebab weekly. Dia dah pun berada di atas. Okay. Daily pun sama, dah berada di atas. H4 pula tak ada bagi kita breakout sebagai sell yang dia nak turun ke bawah. Dan masih lagi yang dia bagi tahu yang dia nak naik ke atas. Kan? Jadi yang kita perlu prepare sekarang ni, kalau kita nak mengambil position sebagai sell, okay, at least bagi dia breakup sell sebagai follower dekat H4 ini. Okay, H4 sell sebagai follower untuk dia turun. Kalau tak ada, dia akan terus melakukan kenaikan ke atas. Alright. Sebab apa saya cakap macam tu? Sebab daily kita target untuk buy dekat mana? Daily dia buat buy sebagai follower kan. Okay, daily possibility untuk dia pullback dan dia naik adalah dekat 0.50%. Okay, ini adalah tempat high risk, ini adalah tempat yang low risk dia pullback. Maksudnya 75% dia pullback, 100% dia pullback adalah dekat sini. Tetapi pada pagi tadi dia dah naik. Ini kita biar je dia naik, sebab pagi sebenarnya kita tak trade pun kan. Petang kita pun nak tengok. Jadi kalau dia nak sampai dekat area 50% ni at least, okay, sangat-sangat jauh betul. Tadilah jauh sangat, tapi jauh lah juga. 280 pip, 270 macam tu lah plus minus, untuk dia turun ke 50% tempat medium. So kalau kita tengok kat H4, okay, nak dia pullback dekat 50% ni untuk dia terus melakukan kenaikan ke atas, at least kena ada BO sebagai sell ataupun bagi dia buat sideway dulu. Biasanya price ni dia tak adalah terus turun. Kalau terus turun ni ada news ataupun adalah apa-apa news yang dia bagi untuk dia turun kan. Okay, dan biasanya dia akan bagi sideway dulu ataupun dia pergi kat point low risk ni dulu, lepas tu dia naik balik. Kat sini boleh bermain-main sama ada dia decide yang dia nak turun dan dia nak respect sini nak naik, ataupun dia nak break bawah. Okay, jadi make sure korang alert dengan pergerakan price untuk mengambil position yang terbaik lah. Kat sini kalau dia masih lagi dekat atas ni, okay, actually saya tak prefer korang untuk buy, sebab dia dah pun berada di tempat-tempat resisten yang ada possibility yang dia nak turun ke bawah. Okay, so jadi make sure korang tengok dahulu dan fahami apa pergerakan price nak bagi tahu ataupun nak bagi peluang kat kita untuk entry. Okay, so itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua.